Ahmad Azam bin Hamzah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Datuk Yang di-Pertua, soalan saya nombor 8. Menteri. Ya, Tuan Yang di-Pertua, kerajaan melalui Kementerian Perdagangan dan Komoditi KPK telah mengubah dasar Agri Komoditi Negara 2021 ke 2030 TAKN 2030 secara holistik sebagai kesinambungan kepada dasar-dasar terdahulu bagi meneruskan kejayaan sektor agri komoditi dan mengemudi sektor ini. TAKN 2030 juga turut mengutamakan pencanaan nilai dan pembangunan pasaran sebagai teras utama untuk meningkatkan nilai tambah produk agri komoditi kepada industri hiliran negara dengan mengutamakan dan merancangkan aktiviti penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan inovasi bagi menghasilkan produk bernilai tambah di samping memperhebat pencanaan nilai melalui aplikasi baru ke berbagai produk dan peningkatan kompleksiti produk sebagai usaha bagi memperbagaikan sumber pendapatan negara. Antara inisiatif KPK dalam meningkatkan nilai tambah produk sektor agri komoditi negara adalah seperti berikut. Pertama, menggalakkan penghasilan produk lain berasaskan sawit seperti produk oleokimia, serat, bahan biokomposit dan bahan biokimia bagi memperbagaikan kegunaan kelapa sawit dan menjadikan industri ini lebih kompetitif bagi tujuan memperluaskan pasaran dan meningkatkan nilai ekspor. Kedua, mempergiatkan aktiviti promosi produk getah yang bernilai tinggi seperti busa latex atau dengan izin latex foam, komponen getah otomotif, produk getah kejuruteraan dan sarung tangan getah bernilai tinggi buatan Malaysia untuk pasaran utama seperti US, Jepun dan Jerman. Ketiga, mentransformasi industri berabot daripada original equipment manufacturing OEM kepada original design manufacturing ODM dan original branding manufacturing OBM. Antara pelaksananya adalah program mereka bentuk berabot di bawah Tangkam Design Center TDC. Keempat, membangunkan industri hiliran melalui perkongsian strategik dengan Malaysian Technology Development Corporation MTDC, Forest Research Institute Malaysia FRIM, universiti-universiti dan pengusaha coklat untuk meluaskan rangkaian produk berasaskan kokoo. Kelima, pengukuhan aktiviti penyelidikan dan pembangunan kepada pembangunan produk nilai tambah berasaskan lada yang merangkumi produk makanan dan bukan makanan termasuklah penggunaan lada dalam bidang nutraceutical, cosmeceutical dan penjagaan diri seperti serum, lotion dan scrub berasaskan lada. Keenam, penawaran geran atau insentif bagi menyokong program penyelidikan dan pembangunan industri kenaf bagi melaksanakan program-program berkaitan inovasi dan pengkomersialan hasil R&D berkaitan kenaf seperti program kenaf untuk rakyat secara berkelompok bagi pengeluaran fiber premium, program peningkatan daya saing dan pemantapan keusahawanan produk kenaf, dan ketujuh, program biodiesel negara, penjanaan tenaga boleh baru daripada pemerangkapan biogas dan keberpakaian guna biojisim bagi penghasilan produk seperti baja bio, makanan haiwan ternakan, biopellet tenaga serta pengkomersialan grafit dan karbon teraktif yang bernilai tinggi. Kementerian juga sedang berusaha ke arah menjadikan Malaysia sebagai negara pengeluar bahan api penerbangan lestari atau lebih dikenali sebagai Sustainable Aviation Fuel SAF. Pada masa ini, SAF akan dihasilkan daripada bahan mentah seperti minyak masak terbagai dan sisa minyak hasil sampingan daripada pemprosesan industri sawit. SAF berpotensi memacu ekonomi negara dengan menarik pelaburan dalam teknologi hijau, mewujudkan peluang pekerjaan, mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil, serta membuka pasaran ekspor baru bagi bahan api yang lebih lestari. Dan pada masa ini, tiada penerokan komoditi baru yang sedang dijalankan oleh kementerian. Namun begitu, kementerian sentiasa memberikan tumbuhan kepada aspek memperkasakan komoditi yang sedia ada melalui penambahan nilai dan pengukuhan rantaian bekalan yang berterusan. Dengan strategi yang holistik dan bersepadu ini, sektor agri komoditi Malaysia dapat terus berkembang sebagai pemacu ekonomi negara yang mampan dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan, saya difahamkan bahawa gaharu adalah suatu produk boleh menjadi komoditi yang bernilai tinggi dan berpotensi besar. Jadi saya ingin tahu apakah usaha yang diambil oleh kerajaan dalam mempromosikan atau meningkatkan usaha-usaha yang proaktif dalam meningkatkan penghasilan gaharu. Terima kasih.
Ya, untuk makluman YB sendiri Dr. Ahmad, memang Gaharu ini merupakan salah satu sumber ekonomi yang baru yang mungkin boleh menyumbang kepada pendapatan industri pergayuan negara. Dan kalau kita lihat pada tahun 2024, nilai ekspor produk karas atau gaharu yang daripada sumber liar, maksudnya daripada hutan, mencatatkan sejumlah 837 ribu ringgit, manakala nilai ekspor produk karas gaharu daripada sumber tanaman pula mencatatkan sejumlah 274 ribu ringgit. So maksud dia masih ada satu gap yang besar apabila kita menukar daripada ekstrak gaharu ini daripada hutan kepada ekstrak gaharu ini daripada tanaman. So dia masih ada satu ruang yang cukup besar untuk kita sama-sama kita majukan. Dan gaharu ini kita boleh proses dia untuk mendapatkan padi minyak gaharu, essence. Ini dan penghasilan produk gaharu yang lain ini adalah amat penting untuk permintaan pasaran yang memang sangat sangat available, okay, dekat pasaran ini Middle East ke atau India ke, even though untuk pelancong China. Dan sekarang ini memang ada program di bawah MTIB, Malaysian Timber Industry Board. Sejak tahun 2006, MTIB telah aktif untuk memberikan khidmat nasihat dalam pembangunan modal insan melalui taklimat dan juga kursus mengenai berdatangan karas dan penghasilan gaharu. Dan di bawah RMK ke-12, salah satu skop dalam program untuk pembangunan usahawan dan pekebun kecil gaharu, kita memberikan ini insentif inokulasi pokok karas untuk pengeluaran gaharu sebanyak RM100 untuk satu pokok. Cuma maksimum bilangan pokok yang boleh dipohon adalah 125 petang pokok saja. Terima kasih. Soalan tambahan? Ya, Ya, sila. terima kasih Datuk Yang Dipertua. Adakah pihak kementerian bercadang membangunkan tanaman rumbia yang menghasilkan sago di Sabah seperti contoh di daerah Kuala Penyu? Sebelum ini, daerah Kuala Penyu terkenal dengan menganjurkan pesta rumbia setiap tahun dan mempunyai satu pusat informasi rumbia di bawah seliaan Kerajaan Negeri Sabah. Memandangkan saya difahamkan tanaman rumbia ini merupakan satu tanaman komoditi suatu ketika dulu di Sabah. Terima kasih. Menteri. Untuk menjawab soalan daripada sahabat saya, YB Senator Nelson, sago ini memang di bawah satu bahagian di bawah Kementerian KPK ini, bahagian Kemajuan Industri Sawit dan Sago, BIS. Memang sago ini pernah disenaraikan sebagai salah satu tanaman komoditi yang kita nak bangunkan. Cuma untuk beberapa tahun kebelakangan ini tiada program khusus untuk pembangunan sago. Cuma untuk maklumat untuk Dewan Negara ini, Sarawak, Kerajaan Negeri Sarawak sebenarnya sudah menubuhkan lembaga sago dan nipah sejak tahun 2022. So maksud dia kerajaan negeri memang boleh bekerjasama dengan kerajaan persekutuan untuk memajukan tanaman sago ini. Dan untuk Sabah, saya harap saudara Nelson boleh menghubungi Kementerian Pertanian di bawah Kerajaan Sabah untuk mengkaji dalam aspek ini supaya membawa cadangan yang bersesuaian dengan kerjasama dengan kerajaan persekutuan. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Sekarang saya menjemput yang berhormat